perempuan tak ada duit, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah kalau perempuan tak ada duit. Okey, memanglah ketua keluarga itu suami, suami yang kena carikan duit untuk keluarga. Tapi kalau perempuan sendiri tak ada duit, itu memang susah. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua adik-adik. Jumpa lagi kita pagi ni. Apa khabar semua? Dah bersahur ke belum? Kan? Mesti dah lah kan? Dah habis waktu sahur. Jadi bagi mereka-mereka yang tengah berpantang, dah sarapan ke belum? Kan? Kita jumpa lagi pagi ni. Kak Eja nak cerita pasal borak-borak pagi dengan Kak Ija hari ni. Siapa-siapa yang free bolehlah join-join Kak Ija borak-borak. Kita nak cerita pasal perlu ke perempuan ni kena ada kerjaya. Kerjaya tu penting tak bagi seorang perempuan? Penting ke tak penting kerjaya ni? Jadi kita nak borak-borak pagi ni. Nak cerita-cerita supaya taklah korang boring-boring, tak tahu nak buat apa, tak ada planning pasal hari ni, tak ada cerita-cerita kan, boring-boring. Jom boleh dengar boleh berborak-borak dengan Kak Ijam. Okey, ni bukannya borak pakar motivasi, bukan. Kita borak saja-saja berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapat daripada orang lain kan. Jadi macam itulah kita nak borak-borak pagi ni. Okey, bagi seorang perempuan, pada Kak Ija lah ya, bagi seorang perempuan kerjaya itu adalah satu yang sangat penting. Tak semestinya kalau kita ni duduk di rumah, kita tidak bekerjaya. Bagi seorang suri rumah tu adalah kerjaya korang. Okey, kerjaya ni maknanya apa yang kita kerjakan hingga berjaya pada Kak Ijaz lah. Pada Kak Ijaz. Kalau dulu Kak Ijaz juga seorang yang bekerjaya. Kita boleh katakan yang kita pun seorang yang bekerjaya. Kak Ijaz pun percaya kebanyakan ibu-ibu atau wanita-wanita kat luar sana sekarang ni adalah wanita-wanita yang bekerjaya. Tak sikit pun, banyak pun, tak banyak sikit, diorang mesti akan cuba dapatkan income untuk diri diorang. Akan cuba dapatkan pendapatan untuk diri diorang, nak tambah pendapatan, nak tambah kawan, kan. Kerja ni bukannya hanya untuk tambah pendapatan pada orang perempuan zaman sekarang. Ianya lebih kepada nak tambah kawan, nak ada value of life, ataupun kita nak ada kelebihan dalam kehidupan kita. Kita nak ada circle yang baik. Kita tak nak duduk pergi berborak dekat rumah jiran sahaja kan, mengumpat-ngumpat tak habis-habis. Itu je kerja. Jadi kita tak nak macam tu. At least sebagai seorang perempuan, korang kena ada kerjaya. Kena ada zaman sekarang ni. Kena tahu pengurusan keuangan. Kerana apa? Kalau perempuan tak ada duit, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah kalau perempuan tak ada duit. Okey, memanglah ketua keluarga itu suami, suami yang kena carikan duit untuk keluarga. Tapi kalau perempuan sendiri tak ada duit, itu memang susah. Hai Dayang, apa khabar pagi ni Dayang? Terima kasih sebab join Kak Ija. Kak Ija nak cerita-cerita pasal perempuan dan kerjaya. Okey, jangan ingat kalau kita ni kurang pendidikan, saya ni tak belajar tinggi jadi saya tak boleh kerja. Itu adalah satu yang sangat-sangat salah. Satu persepsi yang sangat-sangat salah bila kita selalu kata tak boleh. Okey, bila kita selalu kata tak boleh. Macam Kak Eja, dulu Kak Eja pun selalu macam, boleh ke aku ni? Tak boleh lah, tak boleh. Bila kata tak boleh, memang kita tak akan buat langsung. Dan bila start kata, aku boleh, dan korang akan start buat something yang luar biasa. Okey, start akan buat sesuatu yang luar biasa. Contohnya Kak Ija dalam bidang perniagaan Kak Ija. Kalau dulu Kak Ija masa bekerja, Kak Ija memang akan katakan, aku memang akan bekerja sampailah habis, sampai pencen aku akan kerja. Aku akan kerja sampai aku dah habis, dah tak boleh kerja. Memang aku akan kerja sampai aku tak boleh kerja. Memang aku tak boleh berniaga. Kak Ija memang kata aku tak ada lah, memang aku tak boleh berniaga lah. Walaupun family Kak Ija, family yang berniaga. Kak Ija sendiri, Kak Ija tak rasa yakin. Tak nak lah berniaga, aku tak yakin lah, aku tak boleh berniaga, aku memang kena kerja je. Tapi bila Kak Ija mula trigger dan kata, aku boleh berniaga, Kak Ija jenis orang kalau Kak Ija kata, oh aku boleh dan aku tahu nak buat macam mana, Kak Ija akan buat. Okay, bila kita nak buat sesuatu tu, kalau kita buat
dengan confident kita akan buat dengan cara yang luar biasa. Jadi Kak Ija nak bagi tahu kat korang, tak kiralah apa pun kerjaya korang, walaupun korang suri rumah, korang kena tahu yang korang tu patut berkerjaya. Orang perempuan ni sepatutnya kena ada simpanan. Sepatutnya kena ada pendapatan. Tak boleh hanya bergantung kepada suami, tak boleh. Kita ni kena macam suami kita tu mungkin akan mati besok. Kalau suami mati besok, apa yang kita ada? Suami mati besok, apa yang kita ada bekalan untuk kita dengan anak-anak kita? Adakah kita boleh sustain kehidupan kita kalau suami kita mati besok? Kita kena ada mindset yang macam tu supaya kita lebih berjimat, kan? Supaya kita tahu pengurusan keuangan kita. Mungkinlah suami kata awak duduk rumah jaga anak sebab sekarang ni belanja pengasuh pun sangat mahal, kan? Tapi mungkin korang boleh dapatkan pendapatan cara yang lain, buat online business ke, kan? Itu adalah juga kerjaya, walaupun duduk di rumah korang masih lagi boleh mendapat pendapatan. Sebab apa Kak Ija kata perempuan ni kena ada pendapatan adalah kerana macam Kak Ija cakap tadi, kita sebagai seorang perempuan, zaman dah berubah, korang kena bijak. Tak ada duit, tak ada, no talk. No money, no talk sekarang ni. Tak ada duit, korang tak boleh buat apa-apa. Orang pun takkan selamanya nak bantu korang. Takkan ada orang yang selamanya nak bantu kita. Kan? Dalam rumah tangga pun macam tu. Kan? Jadi Kak Ija harap bagi adik-adik yang dekat luar sana, selain kita rancang kehidupan kita, kita kena rancang keuangan kita juga. Okey, sebagai seorang perempuan sangat-sangat penting untuk rancang keuangan. Untuk rancang keuangan, jangan suka berbelanja berlebihan. Sebab ramai adik-adik zaman sekarang ni, Kak Ija tengok contohnya nak beli barang baby lah ya. Nak beli barang baby, kan contohnya, kalau zaman dulu, pump breast ni semua tak ada tau. Tapi diorang masih boleh mengepam susu bayi, mengepam susu. Tak ada baby cot, kan? Baby pun tetap tidur. Jadi korang kena faham apa itu prioriti, apa itu keperluan dan apa itu kehendak. Terutama bagi mereka-mereka yang baru berkahwin, kan? Macam Kak Ija dulu. Korang ingat dah baru-baru kahwin terus boleh dapat rumah besar macam ni? Tidak. Korang ingat baru-baru kahwin boleh terus ada kereta besar BMW? Tak. Kan? Masa kita orang dulu baru-baru kahwin pun sama macam korang, rumah kosong, tak ada apa-apa, kan? Kita tak ada apa-apa, naik motor, kan? Orang dulu lagi naik basikal, kan? Jadi kita build, kita kena ada perancangan yang betul. Bukan kata, okey, awak bolehlah untunglah suami awak gaji besar, tak semestinya. Tidak, Kak Ija cakapkan tidak, okey? Kita bina keluarga kita tu dari hari ke sehari. Kena ada yang tahun ni kita nak buat macam mana family kita yang, okey? Kena ada komunikasi antara suami macam tu. Arah tuju kita. Kan? Okey, contohnya nanti kita ni baru beranak. Anak kita ni nanti kita nak hantar sekolah dekat mana yang, okey, katalah saya nak hantar anak saya sekolah tahfiz yang berbayar, yang bagus, yang boleh dapat, yang kita boleh bagi, bayarlah, yang bayar bulan-bulan. Jadi kalau nak hantar anak tahfiz yang bayar bulan-bulan, korang perlukan keuangan yang kukuh. Sebabnya ada certain perbelanjaan yang sepatutnya diketepikan. Korang kena plan lah daripada sekarang macam mana aku nak dapatkan benda tu. Okey, benda-benda yang tak perlu contohnya, kan. Banyak benda yang tak perlu sebenarnya tapi kita nak juga dapatkan. Okey, walaupun tak perlu tapi kita nak juga. Ramai yang macam tu. Kak Ija dulu-dulu pun mungkin yang macam tu. Tapi mungkin disebabkan oleh Kak Ija memang daripada keluarga yang susah, Kak Ija dulu sangat-sangat susah. Jadi benda-benda ataupun kehendak itu kurang sikit. Kita tak boleh kata kalau orang pakai baju Zara, kita pun nak pakai baju Zara, tak boleh. Okey, tak boleh. Kita kena tak boleh kata kalau jiran sebelah beli sofa baru, kita pun nak beli sofa baru, tak boleh. Okey, kehidupan bukan macam tu. Kehidupan ni bukan competition pada kebendaan, bukan. Kehidupan ni adalah competition pada improvement, peningkatan. Kita kena tahu yang kita kena ada peningkatan sendiri. Kita bukan compete dengan orang lain, kita compete dengan diri kita sendiri. Pada Kak Ija macam tu. Korang kena tahu yang kehidupan ni
Bukannya macam cerita drama, korang terus-terus berkahwin, kahwin dengan Prince Charming, korang kahwin dengan lelaki lindungan Kaabah, bukan. Okey, jadi banyak kebarangkalian yang mungkin terjadi. Jadi bukan kata semua wanita itu bernasib baik. Ada juga wanita yang bercerai-berai kan, yang terpaksa menanggung anak-anak kan, yang ditinggalkan suami kan, yang kematian suami. Jadi kita kena faham yang perkara-perkara ni ada. Okey. Lagi satu Kak Ija nak pesan dekat korang, sebagai seorang wanita, kita kena selalu rasa yang memang betul kita kena bergantung kepada suami. Tapi kita kena selalu ingat yang suami itu hanya pinjaman. Okey, hanya pinjaman. Jangan terlampau fokus ataupun jangan terlampau tak boleh kalau tak ada suami. Suami tak bawa pergi kedai tak boleh. Suami tak boleh, tak ada ni tak boleh. Semua benda tak boleh buat kalau tak ada suami. Tak boleh macam tu. Wanita zaman sekarang, please, korang kena lebih independen kerana zaman dah berubah. Bukan suami kerja dekat sebelah kita. Ramai kawan-kawan yang jarak jauh, contohnya kan perkahwinan PJJ, perkahwinan jarak jauh. Jadi isteri ni kena buat semua benda. Ramai juga yang suami-suami pergi ke laut ataupun pergi offshore kan. Ramai juga yang suami-suami bekerja di luar negara kan. Jadi kena tahu pengurusan diri itu dan kena tahu yang suami itu adalah pinjaman. Waalaikumsalam Ayu, apa khabar? Hari ni Kak Ija nak bercerita pasal korang juga, pasal perempuan juga supaya korang lebih terbuka. Jangan terlampau confine, jangan terlampau rasa macam kebergantungan tu terlampau kuat. Jangan kata kalau suami tak ada, aku tak boleh buat apa-apa. Okey, contohnya kalau aku ni tak ada duit RM1 pun dalam simpanan aku. Kalau suami aku tak ada, memang aku tak boleh buat apa-apalah. Kan? Itu tak boleh. Korang kena ada simpanan. Kena ada juga simpanan sedikit supaya in case of emergency korang boleh guna duit korang tu. Okey, bukan kata emergency daripada segi apa, mungkin kalau tiba-tiba suami terlibat kemalangan kan, duit semua dekat dia, contohnya kita tak minta tapi kita bagi contoh kan. Contohnya kalau mak kita sakit kan, kita nak balik kampung kan, suami tak ada duit, kita boleh dulukan duit kita. Itu pentingnya perempuan tu kena ada duit. Kena tahu perancangan keuangan keluarga, kena tahu. Jangan terlampau boros kan. Jangan asyik belik IG nak beli barang sahaja, asyik tengok Shopee. Jadi itu yang mengakibatkan kita macam asyik nak membeli. Jadi benda-benda yang tak perlu tu wave ataupun ketepikan apa-apa yang tak perlu. Hanya dapatkan apa-apa yang perlu, keperluan yang perlu. Sama juga kalau kita nak dapat baby baru, okey, jangan terlampau beli terlampau banyak. Kadang-kadang Kak Ija tengok korang sediakan barang baby, ya Allah banyaknya. Macam-macam korang beli, baju 20 helai beli baju baby. Tak tahu lagi baby saiz apa. Baju tidur 20 helai, baju siang 20 helai. Baju baby kau nak, penuh almari. Kan dah siap almari baby, dah siap baby cot, dah siap, semua dah siap ni. Kita tak tahu lagi, kita tak tahu mungkin kita ada komplikasi dalam melahirkan, boleh jadi baby kita mengalami kematian. Tak boleh kata tidak, ini ada kebarangkaliannya. Kalau kita terlampau over expectation dan sekali tu kita tak dapat apa yang kita expect, itu boleh mengakibatkan kita lebih mudah dapat meroyan ataupun tekanan perasaan. Okey, jadi kena bersederhana. Jangan terlampau dah siap bilik baby, dah cat bilik baby, buat baby cot, apa semua itu. Kak Ija rasa sangat-sangat tidak membantu pada masa ini. Okey, kalau korang nak dapatkan first baby, mungkin korang boleh sediakan satu raga untuk baby, untuk baju-baju baby, asalkan bersih, asalkan mudah untuk korang dapat ambil barang-barang ataupun penyediaan ataupun penyusunan, itu dah membadai. Tak payah terlampau over expand kan. Contohnya
Anak tak pandai lagi membaca, dah beli satu set ensiklopedia untuk anak kan. Kita tak tahu kecenderungan mereka tu macam mana. Jadi kena tahu prioriti tu dekat mana. Kat mana kita kena dahulukan dan kat mana kita kena ketepikan. Dalam rumah tangga sangat-sangat penting tu. Supaya korang boleh ada saving. Kak Ija tahu bukan kahwin tu terus-terus ada semua barang sebab Kak Ija pun dulu kahwin. Okey, kita dulu pun bina keluarga. Bukan kata kahwin-kahwin, cuci kaki, pindah rumah besar, banglo 2 tingkat, kan? 7 bilik tidur, tidak. Kan kita build. Kita build. Daripada kita duduk rumah sewa, kita duduk rumah kecil yang kosong, tak ada apa-apa barang kan. Kita build keluarga. Jadi Kak Ija harap korang adik-adik kat luar sana, dalam korang build keluarga korang, eloklah kalau korang boleh bina kerjaya korang dengan baik juga. Kerana apa? Sebagai seorang wanita, kerjaya itu adalah sangat penting. Tak kisahlah korang kerja dekat rumah ke, kerja dekat office ke, ianya sangat penting. Bukan sahaja penting daripada segi keuangan, tetapi juga penting daripada segi kita punya sahsiah. Kita nak ada satu circle ataupun kita nak ada kawan-kawan yang baik yang boleh tunjukkan kita perkara-perkara yang baik, jangan mudah terpengaruh kepada perkara yang buruk. Ni asyik-asyik tengok drama. Kalau suami tak buat macam drama, kau marah. Korang ingat hidup ni macam drama. Selalu berlaku masalah rumah tangga ataupun pergaduhan disebabkan oleh kita ni, orang perempuan ni mudah terpengaruh. Tengok drama pukul 6, suami lindungan Kaabah, kau pun berangan suami kau lindungan Kaabah. Bila suami kau tak sama macam orang dalam drama, kau orang berasa hati sendiri. Sendiri sentap. Padahal tak ada mengena-mengena pun dengan rumah tangga kita. Kita pula sendiri sentap. Oh, laki aku tak macam ni, tak romantik lah, apalah, semua tak ada. Padahal korang terpengaruh dengan drama. Itu adalah satu yang sangat Kak Ija nampak memang synchronize. Memang selalu berlaku. Kak Ija jumpa ramai adik-adik yang macam ni. Yang tengok drama, yang tengok drama, lepas tu dia orang harapkan kehidupan tu seperti drama. Rasa nak kelakar. Aku kata korang ni hidup macam drama lah kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak kita ni lebih rasional. Sebab tu Kak Ija suruh korang build kerjaya supaya korang tak terlampau terpengaruh dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Okey, jadi seorang wanita yang luar biasa. Jadi seorang wanita yang boleh berdikari. Jadi seorang wanita yang boleh build daripada zero. Okey, aku ni tak ada apa-apa, aku nak bantu suami aku supaya aku dapat benda ni. Ramai perempuan boleh buat macam tu, kenapa kita tak boleh? Okey, kenapa kita tak boleh? Kak Ija rasa tak ada alasan untuk seorang wanita kata dia tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Sebabnya Allah dah kata wanita itu sangat-sangat berkebolehan. Kita ni kuat. Kita boleh melahirkan. Melahirkan ni adalah sakit yang kedua, sakit selepas kematian. Kalau benda tu kita boleh tanggung, takkanlah perkara remeh-temeh kita tak boleh handle kot. Kan? Jadi, Kak Ija harap korang dapat input sikit supaya korang boleh fikir, aku ni nak jadi apa? Kecil-kecil dulu kau nak jadi apa? Korang tahu tak Kak Ija dulu kecil-kecil, Kak Ija bercita-cita nak jadi apa? Kak Ija dulu masa kecil-kecil, Kak Ija memang suka dengan budak-budak tau. Kak Ija memang suka sangat dengan budak-budak. Masa Kak Ija kecil-kecil dulu, Kak Ija selalu kata Kak Ija nak buka taska. Kak Ija nak buka pusat penjagaan kanak-kanak. Kak Ija memang suka dengan budak-budak. Masa zaman sekolah lagi, Kak Ija akan ambil anak-anak jiran-jiran bawa balik. Kak Ija memang suka bermain dengan budak-budak. Jadi Kak Ija memang selalu set in mind Kak Ija nak buka taska kanak-kanak dulu-dululah kan. Tetapi malangnya Kak Ija tak terjerumus ke arah tu. Kak Ija pergi ke arah lain, bekerja sebagai seorang profesional yang lain. Kita kerja sebagai seorang profesional dan tapi kita punya rasa tu masih ada. Korang kena tahu yang kadang-kadang kita punya anganan tu, korang kena tahu yang jangan kata kita ni berangan je. Okey, jangan kata kita ni berangan je. Dulu rumah Kak Ija di kampung, masa Kak Ija sekolah-sekolah, kalau kena banjir tu, tiang rumah Kak Ija pun boleh hanyut. Tahu, boleh hanyut tiang rumah Kak Ija. Tapi masa tu Kak Ija selalu berangan yang satu hari nanti aku nak duduk rumah yang elok,
yang bagus untuk aku duduk. Aku nak duduk rumah yang bagus. Aku tak nak lagi duduk rumah yang bila banjir kena masuk bawah rumah dan betulkan tiang rumah ni. Tak nak kan. Jadi itu adalah angan-angan Kak Ijah. Dan bila kita ada impian yang macam tu, itu bukan angan impian yang macam tu, kita akan kejar. Selalu set dekat mind korang apa yang korang nak dapat, ke mana arah tuju korang, dan apa yang korang nak perlu buat untuk dapatkan apa yang korang nak. Aku nak anak yang macam ni kan, contohnya kan. Aku nak kehidupan yang macam ni. Kita tak boleh kata kita nak tapi kita tak buat apa-apa. Sebab usaha tu sangat-sangat penting. Tawakal tu sangat-sangat kita kena ada usaha, kita kena ada tawakal. Betul kan? Jadi kita kena ada usaha. Buat. Jangan biarkan kita ni lalai kan, macam tak tahulah aku ni buat apa sepanjang hari. Belik-belik Facebook, tak buat benda, tak ada input. Tak ada kelebihan yang kita buat hari tu. Rugi satu hari korang kerana masa itu sangat-sangat berharga. Capai something, build something. Cari sesuatu yang boleh improve. Baca buku, contohnya kalau tak ada apa-apa nak buat. Jangan hanya scroll Facebook kan. Contohnya dengar ceramah yang boleh improve diri kita kan. Dengar pakar-pakar motivasi, macam mana dia orang cakap kan. Mungkin juga boleh bercucuk tanam kan. Korang dapat hasil kan. Ada juga orang yang suka macam tu. Okay, jadi kena set dekat mind yang angan-angan tu bukannya semestinya angan-angan, dia boleh ditransferkan menjadi impian, dan kena tahu yang impian tu sesuatu yang boleh dicapai. Impian tu adalah sesuatu yang boleh dicapai. Kak Ijah selalu fikir yang aku ni tak belajar tinggi, aku nak capai impian macam ni, dan macam mana aku nak capai impian macam ni. Kak Ijah selalu fikir macam tu, dan Kak Ijah selalu buat. Apa yang Kak Ijah fikir, Kak Ijah buat. Apa yang Kak Ijah fikir, Kak Ijah buat. Kak Ijah seorang yang berani. Perempuan mesti berani. Kak Ijah tak kata perempuan penakut. Ya. Jangan jadi perempuan yang sangat weak. Jangan hanya ada kebergantungan. Itu adalah perempuan yang sangat-sangat lemah. Kita tak nak terlampau bergantung. Okay, tak nak terlampau bergantung kerana kita kena hidup seolah-olah suami kita tu bakal mati besok. Okay, bakal mati besok. Jadi kalau suami tu meninggal dunia esok, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Kalau akak kau ni anak 7 orang. Kalau laki akak matilah besok. Tak dijauhkan lah kan. Contoh je kan. Apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat, apa yang kita nak buat untuk run kita punya kehidupan. Korang kena fikir benda ni. Jadi hari ni Kak Ijah nak minta korang fikirkan apa korang nak buat. Tulis, contohnya kalau suami aku mati esok, macam mana aku? Kan, kita tak nak jadi macam isteri-isteri yang adalah beberapa yang kita pun pernah tengok kan, contoh isteri abam tu, macam mana, apa yang dia nak buat bila suami dia meninggal dunia kan. Sebab semuanya duit suami kan, kita punya duit tak ada. Jadi apa yang kita kena buat, macam mana kita nak handle kan, macam mana kita nak handle kehidupan kita. Takkanlah kita nak bergantung kepada mak bapak kita sampai bila-bila kan. Macam mana korang nak pastikan yang korang tu tidak terlampau bergantung kepada orang lain kan. Tak terlampau tak ada safety net. Tak ada safety net. Jadi kita tak nak macam tu. Fikirkan apa yang korang nak buat kalau suami korang, contohnya suami aku mati besok, aku macam mana? Adakah aku akan meraung di tepi kubur sepanjang 2 bulan? Tak kisahlah kalau kita nak grief ataupun bersedih, itu memang normal lah kan suami kita mati. Tapi apa yang kita boleh buat untuk anak-anak kita? Apa yang kita boleh buat untuk kehidupan kita? Jadi kena tahu. Kena tahu dan kena fikir. Kena fikir benda tu sebab kehidupan ni tak ada siapa-siapa yang kekal. Mungkin kita rasa macam aku tak boleh lah, suami aku tak ada, aku tak boleh buat ni. Ramai perempuan yang macam tu, yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat tak tahu nak buat apa-apa kalau orang ni tak ada, Jadi no, this is a no time. Jangan jadi perempuan yang sebegitu. Korang kena tukar korang punya attitude, tukar korang punya mindset. Ni adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang perempuan supaya kita jadi perempuan yang lebih berfikiran matang.
Okey, fikir, jangan tengok orang, jangan jadi macam terlampau konservatif. Yang maksud Kak Ija konservatif ni, terlampau kampung-kampung. Kak Ija pun orang kampung juga. Tapi nak ceritalah kan, kau jangan nak jadi macam Makcik Tija. Makcik Tija, dia tengok Makcik Tipah beli barang mah, dia pun kerah laki dia suruh beli barang mah. Tak nak macam tu kan. Makcik Tija, dia tengok jiran tukar lansir, dia pun nak tukar lansir juga. Tak nak macam tu. Itu bukan satu persaingan yang sihat. Kita kena bersaing bukan dengan orang, kita kena bersaing dengan diri kita sendiri. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni orang yang lebih hebat daripada kita yang semalam. Kita nak macam tu. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni orang yang lebih hebat daripada diri kita yang dulu. 2 tahun lepas, 9 tahun, 30 tahun lepas, aku orang yang macam ni. Aku yang bodoh-bodoh. Aku tak tahu apa. Kan? Hari ni aku orang yang tahu. Kerana apa aku tahu? Kerana aku belajar. Kerana aku buat perubahan dalam hidup aku. Kerana aku pilih untuk berubah. Kerana aku pilih untuk bangkit. Kerana nasib baiklah aku pilih untuk bangkit. Okey, nasib baiklah aku pilih untuk berubah. Kerana kalau aku tak pilih untuk berubah, aku tak pilih untuk bangkit, aku akan jadi seperti orang yang dulu. Aku yang dulu yang tak tahu apa-apa. Aku yang dulu yang sekolah darjah 1 sahaja. Takkan korang nak sekolah darjah 1 sampai tua, kan? Jadi kena ada improvement. Belajar. Kalau dulu kita orang nak belajar, kita tak ada internet, kita tak ada Facebook, kita tak ada Instagram, kita tak ada apa-apa. Okey, kita tak ada lah line-line telefon ni, tak ada masa zaman Kak Ija dulu kan, muda-muda macam korang ni tak ada. Okey, zaman sekarang sangat-sangat mudah untuk korang improve. Kalau dulu nak buat keputusan, korang kena fikir wisely, kan? Maknanya kena fikir sendiri pro and cons dia apa, siap buat calculation. Kalau Kak Ija dulu siap tulis, okey ni baik dia, ni buruk dia, kan? Aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Kalau aku buat benda ni, jadi baik dia apa, jadi buruk dia apa. Kalau dululah, Kak Ija dulu. Okey, dan Kak Ija harap korang pun sekarang boleh fikir macam tu. Supaya korang jadi perempuan 10 tahun lagi, insyaAllah, korang jadi perempuan yang lebih bagus, yang lebih berjaya, yang lebih matang, yang lebih baik daripada korang yang 10 tahun dulu. Okey? Jadi itu sahaja perbualan kita pagi ni. Kita nak bagi korang trigger yang perempuan ni kena fikir-fikirkan. Kalau suami aku mati besok, apa yang aku boleh buat? Kalau suami aku mati besok, apa yang aku boleh buat untuk diri aku dan untuk anak-anak aku? Aku nak buat apa? Aku ada skill apa? Apa skill yang aku ada untuk aku tampung kehidupan aku dan anak-anak aku? Jadi fikirkan, insyaAllah kita jumpa lagi besok dengan topik pengisian yang lain. Kak Ija nak cerita pasal perempuan, Kak Ija nak build perempuan, Kak Ija nak build perempuan untuk berjaya. Bukan sahaja sebagai seorang suri rumah, Kak Ija nak build korang jadi perempuan yang ada mindset yang bagus, ada pengurusan keuangan yang bagus, ada pengurusan kehidupan yang bagus. Kak Ija tak nak korang berada pada takuk yang sama sahaja. Kak Ija nak korang jadi wanita sihat, wanita sihat, cantik dan berjaya. Tak kira lah berjaya sebagai seorang suri rumah ke, berjaya sebagai seorang isteri yang soleh ke, berjaya sebagai seorang ibu yang mithali ke, berjaya sebagai seorang yang berkerjaya ke, kita sama-sama build. Okey? Jumpa lagi besok pagi. Bye-bye.